Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Osman. Hari ini saya ingin memberikan pendapat mengenai kesan ujian formatif jika hanya ujian formatif sahaja dilakukan untuk menilai kefahaman pelajar di dalam kelas. Maksudnya di sini tiada peperiksaan besar seperti PSR, PMR untuk SPM untuk menilai kefahaman pelajar. Okey. Jadi nombor 1, yang pertama, kesan ujian formatif ini dilakukan jika hanya ujian formatif ini dilakukan di dalam kelas untuk menilai para pelajar. Para pelajar akan belajar tanpa matlamat. Itu kesan yang pertama. Hal ini kerana jika seorang pelajar itu belajar tiada peperiksaan besar di hujung tahun tingkatan 3 ataupun di hujung darjah 6, murid itu akan pergi sekolah tanpa ada matlamat. Sebabnya murid tidak diberikan apa-apa target dan hanya dinilai di dalam kelas berdasarkan pemerhatian guru, aktiviti berkumpulan dan kuis-kuis kecil sahaja. Jadi kat sini murid akan hilanglah matlamat tu sendiri. Dia belajar satu subjek tu macam tidak perlu dinilai, diberikan penekanan dan dinilai dinilai hanya biasa-biasa saja, tak perlu struggle yang tak perlu target yang struggle untuk dicapai. Jadi di sini kalau kita tengok murid tu sendiri mungkin tak ada matlamat. Murid tu sendiri akan tidak bermatlamat dan akan pergi sekolah untuk nilai guru sahajalah. Dan dinilai oleh guru sahaja. Jadi ikutlah kepada murid tu nak buat apa pun. Sebab tidak dinilai dalam grade A, B atau C atau D kan. Jadi murid tu akan jadi tak apalah, tak ada pun grade untuk sekian-sekian subjek. Tak ada pun peperiksaan besar. Jadi murid pun tidak akan risau dan mengambil benda sesuatu subjek tu sambil lewa. Dan itu memberikan konsep kepada guru, ikutlah nak buat apa pun, sebab tak ada pun grade untuk dicapai. Guru pun tak ada penekanan untuk menjadikan murid tu capai grade A ke B ke C. Itu kesan yang pertama. Murid belajar, jadi membuatkan murid itu belajar tanpa matlamat. Yang kedua adalah bila murid belajar tanpa matlamat, ia menjadikan murid itu sendiri bosan untuk ke sekolah. Sebab tak ada apa pun untuk ke sekolah. Hari-hari benda yang sama, tak ada benda yang nak dicapai. Dan dalam diri pelajar tu sendiri, sifat kompetitif itu semakin lama semakin pudar. Sebab tidak ada kompetitif di dalam kelas. Pergi kelas, dinilai oleh guru, kemudiannya pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah pun mungkin tak semestinya belajar ataupun mempunyai tuition luar untuk mencapai grade A, B, C. Sebab tak ada lagi penekanan untuk mencapai perkara-perkara tersebut. Itu yang kedua. Maksudnya murid tidak berminat untuk ke sekolah dan sifat kompetitif itu hilang sedikit demi sedikit. Kalau contoh di dalam alam universiti sekalipun kan, kalau seseorang pelajar tu tidak ada peperiksaan di hujung semester, pelajar itu tak akan struggle
untuk belajar di akhir-akhir semester untuk cuba memahami apa yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah. Okey. Yang ketiga adalah apabila ujian formatif ni dilakukan, maksudnya untuk pelajar sekolah rendah, UPSR seperti contoh UPS apabila ujian formatif ni dilakukan, hanya ujian formatif saja dilakukan kepada murid-murid sekolah rendah, kesannya ia akan menjadikan murid tu sendiri tak bersedia untuk sekolah menengah, untuk persiapan ke sekolah menengah. Disebabkan semasa dia di darjah 6, dia tidak diberikan penekanan di dalam apa konsep-konsep yang perlu konsep-konsep yang perlu dikuasai, ataupun apa perkara-perkara yang subjek-subjek yang berkaitan yang perlu diberikan penekanan yang jitulah sebelum memasuki alam sekolah menengah. Kalau berbalik kepada poin yang kedua tadi kan, murid tu akan sambil lewa, tak peduli murid itu akan sambil lewa dan takkan peduli pun subjek-subjek yang dipelajari di sekolah. Jadi kesannya yang ketiga adalah tak ada persiapan untuk pergi ke sekolah menengah. Jadi di sini kita faham sekolah menengah punya silibus yang lebih tinggi daripada sekolah rendah. Jadi bila pelajar-pelajar, murid-murid kita ni tidak mempunyai persiapan dan hanya mengambil sambil lewa, jadi ia akan memberikan kesan buruklah kepada pelajar tu sendiri dan pelajar tu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.